Datuk Speaker, itu yang saya nyatakan penting bagi kita. Contohnya, ya, nak sebut tentang saya tak runding, saya runding. Saya bahaskan tentang ambalat pun supaya hasil kita dapat kita tingkatkan. Persoalkan kebimbangan saya. Soalan saya bangkit tapi letak 65, 66. Pasal ini penting kepada hasil negeri. Kita tidak mau berulang masa zaman dahulu di mana gas dan minyak kita Brunei dengan Sabah kehilangan berbilion duit yang ada. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaan kita, hasil yang kita perolehi daripada minyak dan gas di kawasan pesisiran Sulawesi. Harus diketahui. Saya bangkitkan. Contohnya dalam Perlembagaan Negeri Persekutuan. Artikel 2/1. Di mana setiap boundary yang ada. Sama ada boundary penekanan tentang contohnya parliamentary seat. Contohnya adun yang ada harus dibentangkan di Dewan Undangan Negeri. Ini kan tentang ambalat, ini kan tentang Sulawesi. Kita tidak tahu sama ada perundingan kerajaan negeri yang ada. Tapi it's very clear stipulated dalam segi undang-undang yang ada. Iaitu artikel 2 menyatakan tentang Parliament may by law admit other state to the federations, alter the boundaries of any state. By a law altering the boundaries of a state shall not be passed without the consent of the state express by a law made by the legislature of the state, maknanya Dewan Undangan Negeri, ya, and the conference of rulers, maknanya raja-raja yang ada. Maknanya perlu dibincangkan untuk meningkatkan hasil wilayah Sabah supaya kita tidak hanya bergantung dengan mungkin Petronas, dia continental shelf ada kuasa dia. Ini yang saya nak bahaskan supaya membolehkan selain daripada perbelanjaan yang ada, bagaimana kita nak meningkatkan hasil kita di peringkat negeri Sabah, negeri yang kaya, Datuk Speaker, tapi miskin. 1/3 jelas menunjukkan, menyebut bahawa kerajaan persekutuan tidak boleh membuat alteration, ataupun membuat keputusan bagi pihak Sabah. Mana-mana kawasan yang ada dalam kawasan Sabah ini tidak boleh kerajaan persekutuan ini macam alter buat perubahan ataupun membincangkan perkara-perkara yang mempunyai kepentingan terhadap Sabah tanpa merujuk kerajaan, tanpa merujuk Dewan Undangan Negeri Sabah. Disebut dengan jelas Sabah State Assembly. Nah, jadi benda ini kalau kamu ingat dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang lepas-lepas lah, Warisan sudah membangkitkan perkara ini sebab dulu pun, dia begini media antarabangsa di Indonesia telah melaporkan, yang inilah, bahawa Jakarta dan Kuala Lumpur sudah bersetuju untuk jointly tap ambalat oil and gas. Maksudnya apa? Macam sudah ada keputusan yang dibuat berkenaan dengan persetujuan ini. Dan kalau kita rujuk kenyataan Menteri Luar juga, macam seolah sudah ada perbincangan dan sudah ada progresnya tentang persetujuan ini. Nah, persoalan dia tidak ada perkara ini dibawa dan dibincangkan di Dewan Undangan Negeri. Soalan dia, siapa yang bersetuju ini? Dan Datuk Seri Hajiji, kerajaan negeri tidak boleh secara unilaterally mengatakan kepada kerajaan persekutuan bahawa kami bersetuju. Tidak, bukan kuasa kerajaan, bukan kuasa kabinet negeri ini, bukan kuasa ketua menteri. Jelas dalam perlembagaan disebut mesti dibawa, dibahas, diluluskan di Dewan Undangan Negeri. Nah, buka perkara 1/3 itu. Di sana jelas disebut di sana. Jadi yang kita persoalkan ini, kenapa kerajaan persekutuan mengeluarkan statement ini, mengeluarkan kenyataan secara bersama ini baik di Indonesia dan juga di Malaysia, sebagaimana yang tertera dalam laman inilah, bahwa seolah-olah Kuala Lumpur dan Jakarta telah bersetuju untuk eksplorasi oil dan gas secara bersama di perairan negeri Sabah, iaitu di ambalat ini. Nah, ini yang kerajaan GRS perlu jawab, perlu terangkan, sebab bila kita tanya di Dewan Undangan Negeri, dia cakap tidak ada dibincangkan. So we rely on our state government to protect and defend our right. Dan kita berharap agar kerajaan GRS mempertahankan, sebab ini kita punya hak. Kita tidak mau sejarah keep on repeating itself. Sebab kalau kamu ingat Blok M dan L kalau saya tidak silap sudah pernah berlaku ini. Dibuat secara unilaterally, dikasih kita punya kawasan Blok L dan M itu kepada kerajaan Brunei tanpa dibincang, tanpa dibahas oleh Dewan Undangan Negeri. Dan apparently seolah-olah nampak kerajaan persekutuan mau ulang lagi.
Jadi inilah yang kita cakapkan, kita mesti mempertahankan hak kita. Dan dalam konteks ini, siapa yang kita harap untuk mempertahankan? Kerajaan negeri Sabah. Ini tanggung jawab dan tugas mereka. Dan kalau perkara yang sebasic ini pun yang ada ditulis di dalam perlembagaan secara jelas bahawa tidak boleh kerajaan persekutuan membuat keputusan secara unilaterally tanpa merujuk Dewan Undangan Negeri. Nah, setahu kita, saya tidak tahulah kalau kamu tidak ada Dewan Undangan Negeri bersidang membincangkan perkara ini. Jadi siapa yang bersetuju ini? Dan saya mau bagi tahu dengan jelas, saya ada kasih keluar statement itu, nanti kamu baca. Saya minta untuk kerajaan persekutuan untuk respon benda ini, jelaskan sama ada benda ini telah dipersetujui secara unilateral, adakah dimaklumkan kerajaan negeri Sabah, adakah kerajaan negeri Sabah bersetuju, dan kalau kerajaan negeri bersetuju perkara ini tanpa membawa perkara itu ke Dewan Undangan Negeri, nah ini satu bentuk pengkhianatan yang tidak boleh dimaafkan oleh rakyat negeri Sabah. Nah, ini mungkin si HY ini orang jihad di sini mungkin dia boleh tahulah ada benda yang kita tidak tahu. Cuma kalau saya ingat tidak ada perkara ini dibincang dalam Dewan Undangan Negeri. Saya tidak tahulah, mungkin dalam bersidang diorang-diorang saja.